Dah share screen kan? Okay. Alright, so lab 7 pasal active filter. So kita kena buat kat sini macam dia suruh kita buat 3 benda lah, 3 part. First order low pass filter. Lepas tu first order high pass filter. And then last kali second order low pass filter. Okay. Untuk yang first order ni dia suruh kita construct circuit yang dia dah bagi dekat figure 1. And then dia suruh kita tengok, measure, observe bila dia bagi 1 VRMS. Lepas tu dia suruh kita measure frekuensi 1 kHz to 1 MHz. And then kita tengok output voltage dia. Untuk nak tengok lah result output voltage dia macam mana. Lepas tu kita kena plot frequency response. So ini yang aku buat lah untuk figure 1 tu. Dia bagi general kan, and then kita tambah lah. Yang buat plot tu doktor tak cakap kan? Mungkin sikit tak? Kita just ambil je lah, senang kan? Kan? Maksudnya buat plot tu keluarkan je lah. Kan? Senang kan? Sebab doktor pun tak cakap. Faham. Dia memang akan keluarkan untuk graph tu. Maksudnya untuk kalau macam high pass, low pass dia akan keluarkan untuk low pass punya graph semua. Macam tu. So kita tak perlu nak macam buat satu-satu ke apa, tak payah. So kalau macam ni kita clear lah V out dia berapa semua kat sini. So VRMS, okay, aku terus tunjuk lah dia punya result. So result dia macam ni. Okay, macam ni. So yang ni yang kita dah pilih, kita nak frekuensi berapa, sebab dia kata 1 kHz ke 1 MHz kan. So ni frekuensi yang aku dah pilih. Lepas tu lepas tu kita akan dapat VRMS tau. Macam kita akan dapat value VRMS. So macam apa yang aku buat, value VRMS tu aku akan bahagi dengan 0.7071 untuk dapatkan VP. So value kat sini adalah value V biasa lah, voltage biasa, V peak kat sini. Okay, dan kita nak cari voltage gain kan. So yang ni sorry lah, yang ni dia kat sini pula. So nak cari voltage gain, kita kena buat V out bahagi V in. V in dia kata tadi 1 VRMS kan. So 1 VRMS tukarkan kepada V peak jadi 1.414. And then 2.12 bahagi dengan 4.14 akan dapatlah value dekat sini 1.5, 0.46 and so on. Macam ni. Lepas tu kita kena convert kita punya value voltage gain ni kepada decibel. So nak convert kepada decibel kena 20 log V out bagi V in. So yang ni value dia lah. Macam tu. Itu memang biasa kan? Okay. Lepas tu kat sini okay, kat sini macam soalan nombor 1 dia dah bagi frekuensi cut off punya formula. So frekuensi cut off punya formula dia bagi 1 bagi 2 pi R2 C2. Okay, yang ni. Okay, so sebelum kita nak settlekan yang ni, kita kena carilah voltage gain dia berapa. So voltage gain ni daripada circuit kita negatif R2 bagi R1, which is R2 kita 1.5K, R1 1K. So kita dapatlah negatif 1.5. Okay, lepas tu nak cari V out kan, dalam soalan dia minta kita measure voltage out kita kan. So nak cari V out, AV voltage gain ni daripada mana kita dapat? Daripada sini lah. Negatif 1.5 ni, tapi negatif ni kita buang. Okay. Sebab yang ni kan ada tanda apa? Yang positif ni kan. Lepas tu FO adalah nilai cut off frekuensi kita. And then F yang biasa ni adalah nilai yang kita nak measure. So masukkan je lah. So dia akan dapat V out kat sini. So value V out kat sini adalah sama dengan value dekat sini lah. Yang ni simulation. So yang ni calculation. Manual calculation. So macam ni lah dapat graph dia. So kita punya kan low pass. Okay. Atas tu pakai AC sweep Yang bawah ni apa? Yang kau buat? Buat plot biasa kan? Buat plot. Tapi sebab kita pakai low pass filter, so means that after the cut off, the filter will lower. Betul. Sebab kalau ada apa-apa macam signal yang akan naik ke atas ke apa, lebih daripada cut off,
dia akan attenuate Ya. untuk jadi low ke bawah. Okay. Okay. Sekejap. Untuk yang high pass dengan second order low pass tu kejap sebab aku code. Alright. Tapi sorry lah, aku habit yang pelik. Suka buang multisim. Tak tahu lah, multisim tu nampak macam berat tau. Aku buang. Betul. Lepas tu Sebab kita banyak dia ada download, banyak banyak macam lagi misteri kan. software. So aku macam buang. So, sekejap nampak ke tak nampak? Belum. Tak nampak. Sekejap. Okay. Lambat Macam mana? sikit kot. Lambat sikit? Sekejap, lambat sikit kot. Ya kot. Dah biar lah. Dah. Dah nampak? Okay. Dah. Ya? Nampak? Okay. Oh, okay. Sorry. Ada silap. Sebab dia view dekat Word kan. Okay, mana tadi? Ni kan high pass filter kan? High pass. Okay. Untuk high pass filter, dia dah bagi kita litar kan yang macam dekat lab sheet tu. So aku just buat je. Lepas tu untuk LM741CN tadi tu kau VE dia masuk tak? 12 volt. Negatif 12 volt dan VC masuk 12 volt. Aku masuk 15. Oh, Tapi 15. sama lah. Sama je. Oh, okay. Sebab yelah volt kat situ je lah beza kan. Okay. Sekejap, minit lain. Lepas tu untuk ni untuk punya critical frequency aku pakai formula ni satu. Sekejap, aku zoom sikit. Okay, ni 1/2 pi R2 per C2. Ini ada dekat slide. So untuk R2 ambil yang ni 1K. Lepas tu C2 ambil ni belakang ni C1 ni. Aku selalu tulis. Lepas tu dia Lagipun C memang satu je kat situ. So dia nak verify kita punya output untuk yang kita dapat ni. Okay, untuk yang kita dapat kat output ni yang untuk yang 1K tu, ni ada silap hari tu. Lupa nak tukar. Dan dekat ni, dekat Vout ni 1.6 itu kan? Tak silap kan? Ada silap apa? Yes, sekejap. 1.67. Lepas tu dia punya AV gain dia 4.49. 4.49. So output dia basically ni lah. Aku tukar output. Dekat output kat Vout ni pakai voltmeter lah. So sebab kita nak ambil AV peak dia. So lagi satu range dia untuk yang ni dia ada verify range 1K sampai 10 Hz. Tapi range is quite fishy lah. Macam Betul. mana ada work plot menurun. So aku just assume maybe dia nak pakai 1M, maybe 10M, but aku ambil 1M lah sebab nampak sikit range tu. Kita boleh bezakan sebab yang lain pun pakai 1M juga kan, sampai 1M. So tapi aku tak ambil lah banyak macam kau. Aku ambil range sikit-sikit je. 1, 10, 50, 100, 500. So dapatlah value ni. So okay, untuk cut off kita tadi, cut off kita dapat 68.32 micro kan, microhertz. Lepas tu okay, apa maknakan high pass filter ni? Maknanya high pass filter bila dia lepas daripada dia punya cut off ni, frekuensi dia semua akan terdata. So dia akan straight, dia should be dia akan straight. Tapi untuk range straight ni, dia macam mana cakap, dia filter kalau range yang kecil, dia bagi range yang kecil, dia akan increasekan sampai sama dengan tu, sama dengan cut off. So okay. Kalau kita bagi low frequency contoh, kita bagi tadi 600 micro kan. So kita bagi contoh satu. Dia akan keluarkan filter tu akan jadikan 600 something micro yang kita dapat sama dengan FC kita. So macam sama macam yang hasil dapat macam ni lah. Tapi untuk yang belakang ni maybe sebab the availability of capacitor rasanya. Tak pun
inverting, itu tak pasti. Tapi basically dia punya konsep macam tu lah. Dia macam bila masuk high pass frequency dia akan amplify supaya sama dengan dia punya ni, sama dengan cut off frequency. Kalau low frequency yang masuk, kalau high yang masuk lebih daripada cut off, dia akan lowkan balik, jadikan Dia lowkan, betul. sama. So macam tu lah. So lagi satu, second order low Second pass order. filter. Sebenarnya dia sama je macam yang first order tu. Yang first, dia ada komponen yang kita parallelkan. Macam kita ada R1, R2. Kalau tadi kita ada R1 je kan. Lepas tu R3, R4 ni pun ada juga parallel. Itu sama dengan ni. C2 dengan R2 ni parallelkan. Tapi kalau macam tadi tak ada kan. Tadi dia Tadi just tak ada. Ada satu kapasitor, dua resistor. Ni satu kapasitor, dua resistor kan. So basically yang tadi kalau yang second order tu dia sama je sebenarnya macam first order tu. Cuma beza dia pada litar. Output mestilah beza kan sebab kita punya litar dah beza. Lepas tu bila dah berbeza ni sebenarnya okey. Kalau kita buat plot, kita ada macam mana kecerunan tau. Kecerunan kita yang kalau dalam Inggeris dia orang panggil roll off word. Aku baca ni. Ada tu pun ada baca juga. Lepas tu macam roll off ni macam kecerunan. Contoh bila kita dapat satu point, macam dulu kita buat analog, kita dapat FLC, lepas tu FLH, lepas tu FLM semua tu lah. So bila kita jumpa satu point frekuensi tu, contoh FLC bila dia dah jatuh berdata, lepas tu dia jumpa FLH. So FLH ni dia akan ubah, kecerunan dia akan jadi negatif 40. Kalau tadi yang order tu dia jadi negatif 20. Dia standard dia negatif 20. So dia kali 2 lah kecerunan dia. So should be dia sama je. Okay. Mana? Okay. Dia sama je lepas filter. Cuma dia lebih cerun lah. Sebab kan dia lebih cerun. Betul. Dia beza dengan yang first tu. Yang first tu memang dia low pass juga. Dia jatuh ke bawah juga. Tapi dia tak secerun yang last ni. Yang second order. Sebab dia berbeza dekat tu lah. Dekat kecerunan dia. Lepas tu ini untuk soalan yang 3. Dia nak untuk second order low pass filter dia nak critical frequency. Lepas tu aku guna F out ni. Sekejap aku zoom sikit. Okay. Aku pakai F out ni. 1 per R1, R2 darab C1, C2. Tapi basically R1, R2 kalau sama kita boleh jadikan R. C1, C2 kalau sama pun kita boleh jadikan C. Macam biasa lah, macam yang hari tu kan. Lepas tu pass band gain, formula dia RF, R feedback bagi RS R sebelum dia feedback tu yang kat luar tu input tu plus 1. Lepas tu damping factor, apa ada formula dia ni macam penat yang nak sebut. Nampak. So ini hasil dia. Kita ke frekuensi pakai formula tadi FO tu. So pass band gain dapat 1.6 volt. Lepas tu ni damping factor dapat 1.33. Okey. Macam tu lah, aku rasa itu je. Cuma beza yang 3 filter ni tak ada apa sangat pun. Yang berbeza dia litar je most of them. Litar and dia punya plot. Yang lain dia punya kecerunan semua tu. Kalau macam high pass dia naik lah, low pass dia turun. Cuma bezanya yang macam first order dengan second order lagi cerun. Betul. Itu betul. Okay. Tapi itu based on tu lah, apa yang aku cari lah. Tapi kalau ada salah ni tak tahu lah kan. Tak salah. Okay. Tapi VRMS pun sama kan? Pakai 1.41 bpik tu kan? Sebab dia dah tukar kan. Sebab dia memang bagi satu VRMS pun untuk semua frekuensi yang kita kena observe. So itu fix lah. Yang lain lah frekuensi je lah. Kita verify betul. Untuk soalan kan? Okay, rasanya itu je kot. Sebab rasanya plot semua dah ada kan? Okay. Alright, rasanya itu je. And tinggal compile the report and hantar je lah. Nanti kena ni lah letak link YouTube. Okay, baik. Okay. Thank you.
Alright.